Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kembali lagi dalam channel Cikgu Hashim. Okey, so hari ni Cikgu akan berkongsi tajuk daripada bab elektrik 3.5 iaitu hukum Ohm. Okey, macam ada kat belakang ni. Okey, so sebenarnya subtopik hukum Ohm ni dia sambungan daripada video sebelum ni iaitu tentang faktor kerintangan bahan. Okey, so kita tengok dulu apa itu hukum Ohm. Okey, so hukum Ohm ni daripada dibuat oleh seorang tokoh fizik lah, nama dia Ohm. Okey, so dalam hukum Ohm ni menyatakan bahawa arus yang mengalir pada suatu konduktor tu adalah berkadar langsung dengan beza keupayaan antara konduktor. Okey, saya ulang, arus yang mengalir dalam suatu konduktor adalah berkadar terus ataupun berkadar langsung dengan beza keupayaan yang merentasi konduktor itu. Okey, so dari dalam hubungan matematik kita boleh keluarkan I iaitu I arus. Arus adalah berkadar langsung dengan beza keupayaan. Maksudnya dalam suatu konduktor, semakin banyak arus mengalir dekat dalam konduktor tu, makin besar beza keupayaan pada konduktor tu. Jadi simbol ni adalah simbol berkadar langsung ataupun berkadar terus. Jadi kalau semakin besar arus dalam konduktor tu, beza keupayaan merentasi konduktor juga akan makin bertambah. Dan sebaliknya, makin sikit arus mengalir dalam konduktor tu, beza keupayaan merentasi konduktor tu juga akan berkurang. Sebab dia berkadar langsung. Jadi dalam penulisan I berkadar langsung dengan V, kita juga boleh tulis V berkadar langsung dengan I. Kita boleh tukar tempat. So tak ada masalah. Sama juga, semakin bertambah beza keupayaan merentasi konduktor, semakin bertambah arus merentasi konduktor. Kemudian daripada simbol berkadar langsung, kita boleh tukar kepada simbol sama dengan dan kena tambah satu pemala dekat sini. So biasanya pemala kita akan pakai huruf K. Dalam subjek matematik moden kamu akan belajar nanti dalam topik ubahan. Jadi V berkadar langsung dengan I, V sama dengan KI. Sebab bila berkadar langsung tukar kepada sama dengan, kena tambah satu pemala iaitu biasa kita pakai huruf K. Jadi K ni sebenarnya adalah V bahagi I. K sama dengan V bahagi I, di mana K tu adalah suatu pemala. Pemala kat sini maksudnya nilai K ni tak akan berubah. Nilai K ni adalah tetap pemala ataupun constant. Boleh jadi itulah hukum Ohm. I berkadar langsung dengan V. Kemudian dalam hukum Ohm juga biasanya disertakan dengan graf. Graf V melawan I. Bila graf V melawan I ni, paksi Y dia adalah V, paksi X dia adalah I, iaitu arus. Paksi Y dia adalah beza keupayaan, paksi X adalah arus. Kemudian kita akan dapat graf berkadar langsung ataupun graf garis lurus. Graf garis lurus. So daripada graf garis lurus kita dapat satu kecerunan. Kita boleh buat segitiga untuk kita kira kecerunan. So untuk formula kecerunan adalah M biasa simbol untuk kecerunan. Delta Y bahagi delta X. Maksudnya perubahan pada paksi Y bahagi perubahan pada paksi X. So delta Y dia kat sini lah. So ini adalah delta Y. So dan ini adalah delta X. So maksudnya kita nak kira kecerunan suatu garis lurus, kita ambil tinggi pada paksi Y bahagi lebar pada paksi X. Ataupun yang senang, kamu pakai Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak Y1. Itu yang paling basic lah. Ataupun boleh pakai ni. Delta Y bagi delta X. So daripada graf hukum Ohm ni, kita dapat delta Y dia adalah V, delta X dia adalah I. So kita akan dapat K yang kita dapat tadi tu. Maksudnya, dalam graf kecerunan dia, kita akan dapat nilai pemala K tadi. Daripada kecerunan graf V melawan I, kita akan dapat nilai K, iaitu kecerunan dia adalah mala dia, disebabkan oleh graf tu adalah garis lurus. Jadi kecerunan dia adalah nilai pemala K. Jadi apa rumusan untuk hukum Ohm ni, ataupun orang kata apakah yang sebenarnya dalam tajuk elektrik hukum Ohm? So dalam hukum Ohm, V sama dengan IR. Inilah dia punya final equation ataupun persamaan akhir dalam hukum Ohm adalah V sama dengan I darab
R. Okey, maksudnya kalau kita bandingkan dengan V sama dengan KI, maksudnya K ini adalah nilai R. Okey, V sama dengan IR. Sebab V memang V, I tak berubah. So, maksudnya dekat dalam hukum Ohm, K ni sama dengan nilai R, di mana R ni adalah rintangan konduktor itu. Okey, jadi maksudnya kalau kita bandingkan pula dengan graf, maksudnya nilai R ni adalah kita dapat nilai K dapat daripada kecerunan. Okey, jadi kesimpulan je dalam hukum Ohm, pertama kamu kena ingat definisi dia lah, okey, iaitu arus berkadar langsung dengan beza keupayaan yang merentasi sesuatu konduktor, dan hukum dia V sama dengan IR, sebab kita akan banyak pakai formula ni dekat sepanjang tajuk elektrik ni, V sama dengan IR. Kemudian hukum Ohm juga boleh diwakili dalam graf. Okey, jadi bila graf V melawan I, kita akan dapat graf garis lurus bermula daripada asalan. Okey, sebab dia berkadar langsung, mesti bermula dengan asalan lah. Kemudian kecerunan kita akan dapat nilai rintangan, okey, ataupun nilai K. So biasanya dalam fizik orang pakai R lah, terus ambil R. Okey, V sama dengan IR. R dapat daripada kecerunan. Okey, so itu untuk hukum Ohm. Okey, so sekejap lagi cikgu akan kongsi pula macam mana kita nak tengok dia punya susunan eksperimen untuk kita nak mengkaji hukum Ohm. Okey.